Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibn Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan harapan agar jangan siapa yang rimas dengan Ramadan, tetapi bersedialah menyambutnya dengan hati terbuka, bukan merasa tertekan dan duka cita. Titah baginda, inilah masanya umat Islam akan mengaut pahala sabar, kerana sabar di bulan Ramadan tidak sama dengan sabar di lain-lain bulan. Dalam titah perutusan sempena menyambut awal bulan Ramadan bagi tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara melalui radio dan televisyen, ke bawah Duli Maha Mulia menggariskan Ramadan datang lagi, satu bulan yang darjatnya sangat tinggi di sisi Allah. Pada bulan inilah diwajibkan kita berpuasa. Diturunkan kitab suci Al-Quran dan di dalamnya disediakan satu malam yang lebih baik atau lebih utama dari 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan itu berapa tahun? Kira-kira 83 tahun. Itulah nilai pahala bagi satu malam Lailatul Qadar, sama dengan pahala 83 tahun. Masya Allah, betapa luar biasanya bulan Ramadan itu. Nabi SAW memberitahu dalam sebuah hadis baginda, maksudnya mula-mula Ramadan itu ialah rahmat, dan di tengah-tengahnya pengampunan, dan di akhirnya kemerdekaan dari api neraka. Dari hadis ini, alangkah beruntungnya siapa yang dapat berpuasa sebulan penuh. Di awalnya akan mendapat rahmat, di tengah-tengahnya mendapat keampunan, dan di akhirnya mendapat kebebasan dari api neraka. Oleh itu, marilah kita sama-sama memasang niat untuk berpuasa sebulan penuh bagi meraih pahala yang dijanjikan. Titah baginda juga menyentuh mengenai bulan Ramadan yang dinamakan bulan sabar. Beta berharap jangan siapa yang rimas dengan Ramadan, tetapi bersedialah menyambutnya dengan hati terbuka, bukan merasa tertekan dan duka cita kerana terpaksa berlapar dan dahaga. Inilah masanya kita akan mengaut pahala sabar. Lebih-lebih lagi sabar di bulan Ramadan yang tidak sama dengan sabar di lain-lain bulan. Kerana Ramadan itu sendiri dinamakan ia bulan sabar. Sebagaimana maksud hadis Nabi SAW, Ramadan adalah bulan sabar, dan sabar pula balasannya ialah syurga. Beberapa keistimewaan Ramadan juga disentuh dalam titah baginda. Umat Islam yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama berazam untuk menghayati Ramadan. Hidupkan ia dengan ibadat puasa, dengan membaca Al-Quran, dengan qiyamul lail, dengan tarawih, dengan zikir, dengan sedekah, dan lain-lain amal soleh. Beta difahamkan berdasarkan riwayat bahawa semua pintu langit dan pintu syurga adalah dibuka pada bulan Ramadan, manakala pintu-pintu neraka pula ditutup. Sekalian iblis dan syaitan
dirantai supaya mereka tidak dapat mengacau kaum muslimin dalam masa berpuasa. Satu sembahyang sunat dalam bulan Ramadan dikira sama pahalanya dengan sembahyang fardu pada lain-lain bulan. Dan satu sembahyang fardu pula dalam bulan Ramadan pahalanya adalah sama dengan 70 fardu pada lain-lain bulan. Demikian keistimewaan Ramadan itu. Baginda seterusnya bertitah rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara ini sangat beruntung kerana dapat merebut fadilat Ramadan tanpa sebarang gangguan. Negara kita, alhamdulillah, telah ditakdirkan aman. Di sebahagian tempat di dunia, ada yang dilanda oleh pelbagai musibah seperti banjir, gempa bumi, tanah runtuh, peperangan dan lain-lain. Yang semua itu boleh menjadikan ibadat tidak boleh dilakukan dengan sempurna. Kita hanya mampu untuk membayangkan betapa deritanya mereka. Dan selebihnya hanya Allah jua yang maha mengetahui lagi maha mengasihani. Untuk akhirnya, beta dan keluarga beta dengan amat sukacita mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara ini. Semoga kita sama-sama dapat menunaikan kewajipan berpuasa tanpa sebarang halangan atau gangguan. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan waktu bekerja di kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan sepanjang bulan Ramadan bagi tahun ini. Hari Isnin hingga Khamis dan hari Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 2 petang. Bagi kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan yang bertugas pada hari Jumaat, waktu bertugas mulai pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi. Sementara pekerja bergaji hari, masa bekerja hendaklah dikurangkan selama 1 jam dari waktu-waktu bekerja biasa. Sementara penentuan memulakan kerja terserah kepada budi bicara kementerian dan jabatan masing-masing. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Mahkota Pengira Muda Haji Al-Muhtari Billah, Ibni ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman malam tadi berkenan berangkat menghadiri majlis santai malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun, dan isteri Puan Yuko Kishida. Pada majlis santap tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda negara Brunei Darussalam dan Jepun menikmati kerjasama yang sangat baik melalui hubungan rapat antara kerabat diraja serta kerajaan dan rakyat. Kedua buah negara akan meraihkan 40 tahun hubungan persahabatan pada tahun ini. Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengesahkan komitmen bersama untuk meningkatkan hubungan kepada perkongsian strategik serta kerjasama teguh yang dibina bersama akan memastikan kedayatahanan dalam era yang tidak menentu dan berubah. Hubungan yang kekal berlanjutan dan visi bersama untuk bekerjasama dalam bidang tenaga mendahului tarikh penubuhan hubungan diplomatik. Negara Brunei Darussalam, sabda Duli Yang Teramat Mulia, menghargai secara mendalam sokongan berterusan Jepun ke arah menghasilkan kerjasama kokoh dalam bidang tenaga yang dinikmati sehingga kini. Selain itu, Duli Yang Teramat Mulia turut menzahirkan penghargaan atas sokongan Jepun di bawah Asia Zero Emissions Community (AZEC) dan inisiatif negara Brunei Darussalam di bawah Pusat Perubahan Iklim ASEAN dalam rangka dasar-dasar yang bersepadu dan strategik bagi rantau ini. Oleh itu, penyelesaian pertukaran nota mengenai aturan pengecualian visa, sabda Duli Yang Teramat Mulia, akan mengeratkan lagi silaturahim rakyat kedua-dua negara
terutama dalam meraihkan tahun 2024 sebagai tahun persahabatan Brunei-Jepun. Mengenai isu-isu serantau, Duli Yang Teramat Mulia bersabda Brunei sentiasa menghargai kerjasama dan sokongan Jepun terhadap ASEAN, terutama melalui penubuhan perkongsian komprehensif strategik ke arah memastikan keamanan dan keselamatan. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berangkat mengadakan majlis perjumpaan dengan Perdana Menteri Jepun. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan ucapan takziah yang amat mendalam kepada mangsa gempa bumi Fukushima yang menandakan ulang tahun ke-13 kejadian bencana tersebut pada tahun ini. Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama juga berbincang mengenai kerjasama dua hala dalam bidang tenaga, pertukaran antara rakyat, pertahanan dan kerjasama maritim. Perbincangan juga termasuk pertukaran pandangan mengenai hal ehwal serantau dan antarabangsa, termasuk hubungan dialog ASEAN-Japan, perkembangan di Myanmar dan situasi di Palestin. I take this opportunity to express my heartfelt appreciation. Selesai majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia berangkat bersama Perdana Menteri Jepun bagi menyaksikan majlis pertukaran nota mengenai aturan pengecualian visa oleh Tuan Yang Terutama Haji Shahbuddin bin Haji Musa, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Jepun, dan Tuan Yang Terutama Toru Maeda, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia kemudian berangkat bersama Perdana Menteri Jepun dan isteri bagi majlis santap malam. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengetengahkan Perdana Menteri Fumio Kishida atas dedikasi dan komitmennya yang signifikan terhadap hubungan antara kedua-dua negara sejak beliau menjadi Menteri Luar Negeri, termasuk semasa keberangkatan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Jepun tahun lepas. Ke arah itu, Duli Yang Teramat Mulia menyatakan keyakinan hubungan tersebut akan terus diperkukuhkan pada tahun-tahun akan datang di bawah kepimpinan Perdana Menteri Kishida. Terdahulu, Tuan Yang Terutama dalam ucapan mengetengahkan persetujuan bersama mengenai pelanjutan pengecualian visa dan hubungan yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Jepun yang akan menandakan ulang tahun ke-40 pada tahun 2024. Tuan Yang Terutama juga menekankan bahawa kerjasama tenaga yang sedia ada adalah signifikan, termasuk ulang tahun ke-50 penghantaran BLNG ke Jepun pada tahun 2022 dan berharap agar kerjasama itu dapat diteruskan. Tuan Yang Terutama juga menyatakan harapan bagi hubungan dua hala untuk diperkembangkan lagi dan seterusnya mengalu-alukan keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ke Jepun pada masa akan datang. Pada atur cara berasingan, Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke majlis perjumpaan bersama isteri Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Jepun, Puan Yuko Kishida di Prime Minister's Residence. Terdahulu, Yang Teramat Mulia dan Puan Yuko Kishida menyaksikan demonstrasi Ikebana dan seterusnya melakukan aktiviti pengubahan bunga. Ikebana juga dikenali sebagai kado, ialah seni merangkai bunga dari Jepun yang melibatkan pemotongan tangkai, daun dan bunga dalam pasu atau kontena untuk mengungkapkan perasaan atau emosi yang tertentu serupa dengan lukisan atau arca. Pada sebelah pagi kemarin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengilang Muda Mahkota Pengilang Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, meneruskan atur cara keberangkatan rasmi dengan berangkat melawat Anigasaki Thermal Power Station di Ichihara. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Hisahude Okuda, Presiden Japan's Energy for a New Era JERA, Kentaro Saga, Pengarah Anigasaki Thermal Power Station, dan Kazunori Kasai, Senior Managing Executive Officer JERA. Semasa lawatan, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai syarikat JERA, usaha sama antara Tokyo Electric Power Company dan Chubu Electric Power, iaitu syarikat yang mengoperasikan
Anigasaki Thermal Power Station. Ini diikuti dengan tayangan video mengenai Anigasaki Thermal Power Station. Duli Yang Teramat Mulia juga berkesempatan berangkat melawat Central Control Room, iaitu pusat kawalan stesen tersebut dan bangunan turbin nombor 1. Dengan kapasiti 3.15 gigawatt, Anigasaki Thermal Power Station merupakan stesen janakuasa digital yang pertama dibina oleh syarikat JERA. Sepanjang 5 dekad yang lalu, syarikat-syarikat Jepun seperti JERA merupakan pelanggan asas negara Brunei Darussalam bagi sektor tenaga. Dalam masa yang sama, negara Brunei Darussalam komited untuk meneruskan peranannya sebagai pembekal tenaga yang boleh dipercayai dalam memenuhi keperluan keselamatan tenaga Jepun melalui bekalan tenaga kepada JERA dan pelanggan yang lain di Jepun. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berangkat meninggalkan Tokyo selepas menamatkan keberangkatan rasmi ke Jepun. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Hamidun bin Begawan Pihin Suraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Haneda bagi menyembahkan selamat berangkat Tuan Yang Terutama Shimada Takehiro, Duta dan Ketua Protokol bagi Kementerian Luar Negeri Jepun, Head of the Suite of Honour dan isteri. Turut hadir Tuan Yang Terutama Toru Maeda, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Haji Shahbuddin bin Haji Musa, Duta Besar Istimewa dan Mutlak negara Brunei Darussalam ke Jepun. Umat Islam di negara Brunei Darussalam memulakan ibadah puasa hari ini. Semangat umat Islam di negara ini untuk masuki bulan Ramadan disemarakkan dengan 12 das tembakan meriam di ibu negara petang kemarin. Tembakan meriam merupakan satu tradisi di negara ini bagi menyambut ketibaan bulan penuh berkat dan rahmat itu. Pelepasan tembakan meriam dilaksanakan oleh anggota Polis Tentera Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Bermula malam tadi, umat Islam mengerjakan sembahyang sunat tarawih di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Sementara itu, malam tadi iaitu malam pertama Ramadan disemarakkan dengan majlis pembukaan tadarus Al-Quran bagi masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Di Jamiah Asri Hasanil Bolkiah Kampung Kiarong, majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Halih Wal Agama. Diikuti tadabbur Al-Quran, majlis dikendalikan oleh Kementerian Halih Wal Agama melalui Jabatan Halih Wal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Jamiah Asri Hasanil Bolkiah Kampung Kiarong dan Radio Televisyen Brunei. Manakala sembahyang sunat tarawih berjemaah juga bermula malam tadi di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Di daerah Brunei dan Muara, antara masjid yang menjadi tumpuan jemaah ialah Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Beberapa pelajar serta lepasan dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah ditempatkan di masjid-masjid terpilih di seluruh negara untuk mengimamkan sembahyang sunat tarawih sepanjang bulan Ramadan. Sementara itu, Kementerian Halih Wal Agama melalui Jabatan Pengajian Islam memaklumkan waktu persekolahan di bulan Ramadan bagi sekolah-sekolah Arab dan Agama seluruh negara tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi. Sesi pembelajaran bagi sekolah Arab dilaksanakan secara fizikal.
Waktu pembelajaran bagi sanah 5, 6, 7 dan 8 bermula pukul 7.45 hingga 11.55 pagi. Sementara sanah 9, 10, 11 dan Prayu bermula pukul 7.45 pagi hingga 12.30 tengah hari. Program Tadarus Al-Quran bermula pukul 7.30 hingga 7.45 pagi. Manakala sesi pembelajaran bagi sekolah-sekolah agama di seluruh negara diadakan secara dalam talian. Waktu pembelajaran bagi sesi pagi ialah pukul 8 hingga 9.30 pagi, sesi petang 1.15 hingga 2.45 petang. Program Tadarus Al-Quran bermula pukul 7.45 hingga 8 pagi, sementara sesi petang bermula 1 hingga 1.15 petang.